Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 akan membentangkan hasil refleksi filem yang kami kaji, iaitu filem Munafik. Sinopsis filem Munafik berkisah tentang seorang ustaz iaitu Adam yang menemukan fakta mengejutkan tentang penyebab kematian istri serta anaknya. Di atas kehilangan istrinya, Adam nyaris kehilangan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Adam juga mengasingkan diri dengan aktiviti harian serta berhenti membantu orang kampung. Dari saat pertama Adam bertemu Maria, yaitu seorang pesakit, misteri sebenar bermula dan persoalan demi persoalan timbul dalam pemikiran Adam. Episod demi episod, gangguan telah menyentak kesedaran Adam. Dia dizahirkan satu persatu petanda. Setiap ciri kemunafikan dicerahkinkan sehingga terang dan jelas dalam filem ini. Di akhir filem Munafik 2, kita akhirnya mengetahui bahwa kematian Maria adalah disebabkan ditolak oleh Azman, yaitu kawan baik Adam sendiri, dan bukannya hantu seperti yang kita sangka. Begitu juga kematian istri Adam disebabkan kemalangan oleh Maria. Segala jawaban yang bakal terungkai semestinya mengubah seluruh kehidupan dan kekuatan iman Adam buat selama-lamanya. Dari saya, film ini memberi fokus kepada permasalahan pahaman agama yang wujud di kalangan masyarakat pada zaman kini. Banyak penyesatan dan penyelewengan pahaman yang mendorong kepada keadaan kucar-kacir serta huru-hara. Seluruh rakyat Malaysia bergembira dengan kemerdekaan negara yang telah dicapai 66 tahun yang lalu. Merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah sahaja. Merdeka juga bermaksud bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Realitinya, kita berhadapan berbagai bentuk penjajahan modern. Salah satunya pada abad ini, manusia tidak lagi berperang mengangkat senjata. Sebaliknya, peperangan intelektual mula menerjam minda masyarakat setempat. Pada asasnya, filem video ini berkaitan keagamaan, kepercayaan dan keimanan seseorang. Walaupun terdapat dua filem yang kumpulan kami huraikan, namun isu dalam video masih membawa mesej yang sama untuk semua masyarakat, terutamanya yang beragama Islam. Untuk Munafik 1, isu positif yang terdapat dalam filem ini adalah tentang isu akidah, iaitu kepercayaan kepada Allah. Sebagai contoh, babak di dalam rumah, iaitu Adam menyatakan kepada Amir bahawa diri manusia adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah saja yang berhak untuk mengambilnya pada bila-bila masa saja. Manakala isu negatif yang terdapat dalam filem ini juga terpapar dengan adanya unsur khurafat dan syirik kepada Allah. Contoh khurafat yang terdapat dalam filem tersebut adalah penggunaan tangkal. Babak di hadapan hospital di mana Adam berbicara dengan Zati, iaitu ibu kepada Maria, mengenai kotak tangkal yang dijumpainya ketika datang meruqyah di rumah Zati. Zati mengaku bahawa tangkal tersebut adalah miliknya. Tangkal itu digunakan untuk melindungi keluarganya. Seterusnya ialah filem Munafik 2, kesinambungan dari filem Munafik 1. Untuk isu positif pula, yang ditonjolkan dalam filem ini adalah tentang isu penyebaran dakwah tentang agama Islam. Contoh babak yang berunsurkan dakwah dalam filem ini ialah saat Ustaz Adam berada di suatu tempat dengan memakai baju putih dan kopiah yang sedang memberi nasihat kepada masyarakat bahawa Islam adalah agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala isu negatif yang ada dalam filem ini adalah tentang ajaran yang bertentangan dengan agama Islam yang dibawa oleh individu untuk menyesatkan umat Islam yang lain. Dalam filem ini, Nasir Bilal Khan sebagai Abu Jar merupakan ketua ajaran sesat yang mengamalkan ilmu hitam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, sehingga ramai penduduk kampung yang telah mengikutinya. Apabila ada yang membantah pula dengan ajarannya, Abu Jar akan membunuh atau menyihir orang tersebut. Dalam filem ini, kami telah mempelajari nilai. Yang pertama itu nilai keimanan dan keyakinan. Kita selalu diajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam semua perkara. Dalam filem ini juga wujudnya teori kepribadian mulia Aristotle apabila Ustaz Adam itu sendiri menonjolkan ciri perwatakan yang mulia yang beliau dapat melalui latihan serta menjadi amalan dan tabiat dalam hidupnya. Yang kedua adalah bahana fantasi agama berlebihan kerana ia boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Wujudnya juga teori kemoralan sosial apabila individu seperti Sakinah yang mengamalkan ajaran agama Islam tulen
terpaksa menerima dan mematuhi piawaian moral negatif sedia ada di dalam kelompok ajaran Abuja agar beliau diterima dalam kelompok masyarakat tersebut. Seterusnya, wujud masyarakat akulturasi, iaitu apabila proses hubungan etnik berlaku apabila proses penerapan dan penerimaan nilai-nilai negatif dari satu kelompok ke kelompok yang lain, iaitu dari kelompok Abuja yang mengamalkan nilai ajaran sesat, cuba mempengaruhi individu lain untuk menerima ajaran sesat mereka. Seterusnya adalah wujud juga masyarakat moden yang mengamalkan ajaran sesat. Walaupun moden, segelintir masyarakat seperti Abuja masih mengamalkan ajaran sesat. Pengajaran dalam cerita ini adalah kita tidak boleh terlalu fanatik sehingga boleh merosakkan akidah dan kepercayaan kita kepada Tuhan yang satu. Dan refleksi diri adalah filem ini menunjukkan sikap mahu mempertahankan maruah bangsa Melayu dan agama Islam walaupun ditindas dan melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Seterusnya implikasi, filem Munafik ini memberi kesan kepada saya sebagai pelajar. Antaranya ialah pertama, dapat meningkatkan kesedaran tentang nilai agama dan keimanan seperti Abuja dan pengikutnya membawa ajaran sesat disebabkan ketiadaan ilmu agama yang cukup di dada. Jadi, pentingnya kita mempunyai ilmu agama yang cukup. Kedua, memberikan kita kesedaran supaya mempunyai guru yang betul dalam mempelajari agama agar tidak terpesong yang boleh merosakkan akidah dan akhlak seseorang. Contohnya, Abuja dan pengikutnya banyak melakukan perkara merosakkan akidah seperti membunuh orang kampung yang ingkar dengan perintahnya. Ketiga, memberikan kita kesedaran supaya berhati-hati dengan orang sekeliling, terutamanya rakan sebaya kita agar tidak menjadi musuh di dalam selimut. Contohnya di akhir cerita di dalam filem ini, Ustaz Adam difitnah oleh rakan sebayanya sendiri, Azman, di hadapan penduduk kampung. Kemudian kawannya itu menyebelahi pihak Abuja. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan tentang penjagaan kesihatan mental yang baik. Seperti Maria yang menghidap penyakit mental menjadi lemah dan melakukan tindakan yang tidak betul. Jadi pentingnya penjagaan kesihatan dan mental agar hidup sejahtera. Kelima, memberikan motivasi kepada saya supaya kita sentiasa membantu orang lain yang berada di dalam kesusahan. Contohnya dalam filem ini, Ustaz Adam sentiasa komited untuk menegakkan di jalan yang benar, iaitu berdakwah untuk membantu orang di dalam kesesatan. Dia juga menyebar ajaran yang benar kepada orang kampung seperti program agama di masjid. Seterusnya juga dia juga sentiasa membantu pesakit yang mengalami gangguan makhluk halus. Yang keenam, memberikan motivasi kepada saya supaya kita terus melindungi dan mempertahankan keluarga kita. Contohnya di dalam filem ini, Ustaz Adam sebagai seorang anak lelaki bertanggungjawab bertugas untuk melindungi keluarganya daripada perkara yang jahat yang dibawa oleh Abuja. Jadi banyak message dan kesan setelah menonton filem ini, terutamanya kepada diri, keluarga, agama dan negara demi menjaga etika dan peradaban agar mencapai keharmonian negara yang memiliki masyarakat majmuk. Secara kesimpulannya, perkara yang boleh dipelajari dari filem Munafik ini ialah pentingnya nilai-nilai agama dan akhlak dalam membentuk etika dan peradaban yang baik. Filem ini memaparkan bagaimana tingkah laku munafik, iaitu sama seperti hipokrit, berpura-pura memenuhi keperluan masyarakat boleh memudaratkan kesihatan mental. Jelaslah bahawa jika kita mempunyai akhlak yang baik, secara tidak langsung kita akan menjadi beretika, beradab dan berakal dalam menjaga pergaulan kita di antara satu sama lain. Kita juga melihat apabila kehilangan adab dan etika di dalam diri, maka timbulnya sifat-sifat keji yang boleh merosakkan diri dan juga hubungan sesama manusia. Lihatlah bagaimana pembalahan, pemusuhan dan juga pengganasan yang berlaku seperti mana dilakukan oleh Abuja dan konco-konconya yang membawa ajaran sesat di dalam filem ini. Malah bukan sekadar dia tayangkan di dalam filem sahaja, tetapi kita banyak melihat kejadian tersebut pada masa ini. Secara empirikalnya, kesemuanya ialah berpunca dari ideologi kebencian dan sifat tidak senang di antara satu sama lain. Diharap filem ini menjadi wadah untuk meluaskan pengetahuan tentang kepentingan budaya dan nilai masyarakat Malaysia.
Sebagai warga negara Malaysia, kita perlulah bertanggungjawab mempertahankan maruah bangsa dan agama sendiri seperti dipaparkan dalam filem ini. Tegasnya, filem ini menjadi pelajaran kepada masyarakat untuk melahirkan insan yang sejahtera dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek serta menjunjung tinggi tata susila setelah mempelajari nilai-nilai etika dan moral agar diterima baik oleh lapisan masyarakat dan negara. Sekaligus dapat mengekalkan kestabilan sistem sosial kerana dapat menjamin keharmonian perpecahan kaum dan atau budaya juga dapat dielakkan dan menggalakkan lagi sikap toleransi serta amalan kerjasama dalam hidup masyarakat. Sekian itu sahaja.